Selamat siang dan selamat beraktivitas kepada semua pelajar. Bertemu sekali lagi dalam channel Om Zaimus, satu channel yang membahaskan, yang membincangkan persoalan matematik secara tuntas, tajam dan terpercaya. Sekali lagi terima kasih kerana masih lagi support dan dukung channel Om Zaimus ni, dan mudah-mudahan ia memberikan satu inspirasi dan motivasi kepada saya untuk menghasilkan lebih banyak lagi video matematik. Dan bagi pelajar yang masih lagi belum subscribe atau like, boleh tekan tombol subscribe yang berada di bawah YouTube anda. Jadi para pelajar sekalian, hari ini kita akan sambung dengan bab baru yang saya mulakan semalam, iaitu bab 6 yang bertajuk bentuk geometri 3 dimensi. Jadi semalam saya dah masuk luas permukaan silinder. Jadi sebelum saya masuk luas permukaan yang baru, jadi saya nak ulang balik luas permukaan silinder sedikit saja supaya pelajar lebih ingat dan faham. Baik, untuk luas permukaan silinder semalam saya dah bincang, dah terangkan kepada pelajar, iaitu formula atau rumus luas permukaan silinder ialah 2 pi j kuasa 2 tambah 2 pi j t. Maksudnya, kita ada satu bulatan pi j kuasa 2, pi j kuasa 2 tambahkan dapat 2 pi j kuasa 2, dan 2 pi j t ni maksudnya 2 pi j kali t. Dapatlah 2 pi j kali t, dapatlah 2 pi j t. Dan kalau orang tanya apakah bentuk geometri bagi silinder, okey, pelajar boleh terangkan. Soalan mungkin keluar ya untuk TP1, soalan yang mudah, iaitu dia akan tanya apakah bentuk geometri bagi silinder. Jadi kalau untuk silinder ni pelajar terangkan bahawa dia mempunyai tapak yang berbentuk bulatan, tetapi ada dua bentuk bulatan, iaitu ini yang pertama dan kedua. Okey, tapak ni adalah kongruent. Kongruent tu maksudnya dia adalah sama saiz, sama sudut, sama panjang, sama lilitan, okey, sama bentuk. Dia kongruent dan dia selari. Okey? Jadi pelajar kalau ditanya apakah bentuk geometri bagi silinder, pelajar boleh tulis. Okey, yang pertama, bentuk geometri dia mempunyai dua tapak, okey, yang berbentuk bulatan kongruent. Okey? Dan satu lagi, okey, bukan saja dia punya dua tapak yang berbentuk bulatan, satu, dua, dan bulatan-bulatan ini disambungkan oleh satu sisi permukaan yang melengkung. Ini melengkung. Okey, jadi bulatan atas dengan bulatan bawah disambungkan dengan sisi permukaan melengkung. Jadi pelajar kena tulis juga, okey, satu sisi permukaan melengkung. Kalau dia tanyalah. Okey. Baik, saya ulang balik. Dua tapak yang berbentuk bulatan kongruent dan satu sisi permukaan melengkung. Okey, belajar. Satu sisi permukaan melengkung. Itu sifat geometri dia. Jadi sifat geometri ni pelajar kena hafal jugalah. Okey, bukan sahaja dia punya rumus. Rumus luar permukaan dia dah of course lah belajar kenapa, iaitu 2 pi j kuasa 2 tambah 2 pi j t. Dan ini kalau ditanya sifat geometri dia. Dua perkara yang kena sebut ya. Satu, dua. Yang pertama, dua tapak berbentuk bulatan yang kongruent, dan satu lagi, satu sisi permukaan melengkung yang menyambungkan bulatan ni, kedua-dua bulatan. Okey, itu sifat geometri silinder. Dan rumus bagi luas permukaan sekali lagi 2 pi j kuasa 2 tambah 2 pi j t. Jadi saya harap pelajar ingat, okey, masukkan dalam akal fikiran dan hafal. Baik, hari ini kita sambung lagi luas permukaan tapi bukan silinder. Hari ini kita sambung luas permukaan kon. Baik, kita tengok kon pula. Okey. Baik pelajar. Okey, ini untuk kita punya kuliah ataupun pembelajaran hari ini.
Jadi, untuk kon, okey, kita lihat kon. Okey, katakanlah dia tanya, apakah bentuk geometri bagi kon? Okey, kalau kita tengok kon ni, kon mempunyai satu puncak. Okey, ini kita panggil puncak. Puncak ni maksudnya yang di atas ni puncak. Dan kemudian dia mempunyai satu tapak yang berbentuk bulatan. Okey, tapak dia. Dan di antara tapak berbentuk bulatan dengan puncak ni, okey, ada satu permukaan yang berbentuk melengkung macam silinder tadi. Permukaan yang berbentuk melengkung ni, okey, di tengah-tengah, okey, disambungkan dengan puncak dan tapak bulatan. Okey, jadi tolong kena ingat kalau dia tanya apakah sifat geometri bagi kon, mempunyai puncak, tapak yang berbentuk bulatan dan satu permukaan melengkung. Okey? Baik, itu sifat geometri bagi kon. Dan kon ni pelajar, kalau kita katakanlah kita buka kon ni dan kita bentangkan dia seperti ini. Okey, yang bulatan ni mestilah dapat yang macam ni. Maknanya kalau sini jejari dia. Tapi yang permukaan melengkung ni, yang puncak ni, ini puncak ni puncak. Kalau kita katakanlah kita potong pada sisi ni. Okey, kita buka, dia akan dapat satu sektor seperti ini. Okey? Satu sektor seperti ini. Yang ini, tempat yang kita buka ni, okey, ini kita panggil yang tempat ni, ini sama ya, sini dengan sini sama. Tempat yang kita buka ni kita panggil sanding, bukan tinggi, sanding. Jadi bila kita dah buka sanding ni, dapat sinilah. Ini pun sanding, dapat sinilah. Okey? Dan apabila kita buka bulatan ni, baik, katakanlah sini ialah A, sini ialah B. Okey, kita buka ini tengah-tengah. Jadi maknanya sini A, kita buka, dia sampai tengah-tengah dekat sini. Okey, katakanlah sini B. Okey, bila kita buka dan yang belakang ni kita panjangkan lagi, dia akan menyambung B ke sinilah. Balik semula ke A. Jadi maksudnya sini A lah. Okey, itu yang pelajar akan dapat satu sektor seperti ini. Bulatan ni tak ada masalah. Bulatan ni buka dapat ni. Tapi yang ni tadi kalau kita buka dekat sanding ni, okey. Jadi ini sanding ni daripada A ke B, A ke B, B ke A, B ke A yang belakang dia. Okey, kita buka dia dapat satu sektor seperti ini. Jadi bukan semalam, video sebelum tu kita dah belajar. Okey, kalau kita buka A ke B, B balik ke A, itu ialah lilitan bagi satu bulatan. Jadi apakah rumus lilitan? Jadi bukan luas ya, rumus lilitan. Jadi kalau lilitan, rumus dia ialah yang ni okey, ialah 2 pi J. Daripada sini ke sini ialah 2 pi J. Bukan pi J kuasa 2. Pi J kuasa 2 yang luas ni. Okey, pi J kuasa 2 yang luas ni. Luas bulatan yang ni. Okey, luas bulatan yang ni ialah pi J kuasa 2. Okey, itu luas yang dalam ni. Tapi ini hanya lilitan saja. Lilitan saja 2 pi J. Jadi hari ini cikgu cuba nak terbitkan rumus bagi luas permukaan kon. Okey, untuk luas permukaan kon, kalau kita dah buka gambar kon ni jadi ni, tentulah luas bulatan ni okey, ditambahkan dengan luas sektor ni. Jadi kita tambah, okey, luas tu kita tambah, kita akan dapat luas permukaan bagi kon. Jadi kita boleh tulis luas permukaan bagi kon, katakanlah sini cikgu tulis ya. Luas permukaan bagi kon ialah sama dengan, okey, apa itu luas bulatan? Luas bulatan ialah pi J kuasa 2. Dia tak ada dua sebab dia satu bulatan je. Kalau semalam silinder, yang silinder ni, okey, kita ada dua bulatan, pi J kuasa 2 dengan pi J kuasa 2, dapat 2 pi J kuasa 2. Tapi kalau untuk kon, dia melibatkan satu bulatan saja. Jadi pi J kuasa 2. Okey, jadi pi J kuasa 2 kita tambah dengan luas sektor ni. Jadi untuk cari luas sektor ni, okey, sektor ni dia buka balik sektor ni menjadi segi 4 tepat seperti ini. Maknanya katakanlah ini semua 2 pi J lilitan ni. Cikgu potong bagi 2 dekat B. Jadi lengkuk ni cikgu tarik macam ni, tegakkan.
Okey, yang lengkuk yang ni cikgu tegakkan. Jadi bila tegak, cikgu sambung tengah-tengah. Jadi sambung tengah-tengah tu, sambung bertemu tengah-tengah, dia bentuk macam ni, segi empat ni. Okey? Dan dia susun balik, katakanlah dia susun balik, ini sending. Okey, dia taruh sini sending. Okey? Maknanya, sekejap cikgu tulis. Okey, katakanlah sending ni. Okey, dia buat sending dekat sini. Dia susun balik lah. Dia dah buka tengah ni, dia tegakkan. Okey, dia dah potong kat sini, AB ni dia tegakkan, dapat segi empat. Jadi dia susun balik. Ini sending ni, dia taruh sini. Sending yang ni, sebab ini sending, ini pun sending, dia taruh kat sini sending. Okey, lengkuk yang ni, semua sekali lengkuk ni panjangnya 2 pi j. Sebab dia dah potong tengah-tengah, jadi 2 pi j ni dia bahagi 2. Maksudnya, dia buat 2 pi j, dia bahagi dengan 2. Okey, jadi bila kita coret dapat pi j. Jadi satu ni ialah pi j, satu ni ialah pi j. Maksud daripada A ke B pi j, B ke A pi j, pi j campur pi j dapat 2 pi j. Semua 2 pi j. Jadi dia bahagi 2. 2 pi j ni dia bahagi 2, dia dapat pi j. Okey. Jadi yang AB ni katakanlah dia potong dekat tengah, dia tegakkan. Dari AB ni katakanlah dia taruh sini. Okey, jadi ini ialah pi j. Yang AB kat sini lengkuk ni, dia tegakkan. Tadi dah potong, dia tegakkan. Dia taruh katakanlah pi j kat sini. Maksudnya dia susun balik lah. Tapi kalau pelajar nak lebih terperinci, pelajar boleh rujuk buku teks lah. Dia ada terangkan dengan cara lebih terperinci. Macam mana sektor ni dia convert, dia jadikan segi empat tepat. Tapi kalau untuk secara pemahaman ringkas saja, ingat. Okey, lengkuk ni kita potong, kita taruh sini. Tegakkan lengkuk ni, tegakkan. Ini lengkuk, kita tegakkan, taruh sini. Tadi dah potong, yang lengkuk ni kita tegakkan, kita taruh yang atas. Jadi sending ni kita taruh sini, sending yang ni kita taruh sini. Maknanya kita susun balik lah. Kemudian kita dapatlah. Okey, dah jadi segi empat tepat. Apakah rumus bagi luas segi empat tepat? Okey, rumusnya kan segi empat tepat ialah panjang kali lebar. Maksudnya pi j kali s. Kita dapat okey, luas permukaan yang ni. Okey, kita dapat bila luas segi empat pi j kali s, maka kita dapat luas permukaan kon tadi yang pi j kuasa 2 tu yang sini. Okey, luas yang ni. Okey, tambahkan dengan luas ni. Okey, jadi sama dengan pi j kali s sama pi j s. Okey. Baik pelajar, jadi cikgu dah terbitkan rumus bagi luas permukaan kon iaitu pi j kuasa 2 sebab satu bulatan tambah dengan pi j kali s. Dapatlah pi j s. Baik. Sekali lagi pelajar. Pi j kuasa 2 tambah pi j s iaitu rumus bagi luas permukaan kon. Semalam yang silinder, rumus dia ialah 2 pi j kuasa 2, 2 pi j kuasa 2 tambah 2 pi j kali t, 2 pi j t. Tapi hari ini untuk luas permukaan kon, satu bulatan pi j kuasa 2 hanya satu saja, pi j kuasa 2 tambah pi j kali s, pi j s ni, pi j s. Okey, inilah rumus bagi luas permukaan kon. Okey, cikgu repeat balik. Okey, ini kon mempunyai puncak, tapak berbentuk bulatan dan permukaan melengkung. Okey. Kemudian bila kita buka dekat sini, kita bentangkan dapatlah seperti ini. Okey. Permukaan melengkung ni macam sektor ni. Bulatan ni ialah bulatan ni. Okey. Kalau dia tanya bentangan hanya sampai sini sajalah. Yang ini tak payah. Yang ini tak payah. Okey, hanya ini dengan ini saja. Kalau soalan tanya bentangan kon. Jadi, untuk menghasilkan rumus luas permukaan, okey, permukaan ni, bulatan ni, pi j kuasa 2. Dan sektor ni, dia convert kepada segi empat tepat ni. Iaitu,
dia dekat titik B ni, A ke B ni, dekat B ni dia potong, dia tegakkan, dia taruh sini. Yang tadi yang lengkuk AB ni dia potong kat tengah, dia tegakkan, dia taruh sini. Sending ni dia taruh sini, sending satu lagi dia taruh sini. Dapatlah satu segi empat tepat, dan rumus bagi segi empat tepat ialah panjang kali lebar, pi j kali s, maka pi j s. Tapi yang cikgu ni tak secara detail lah bagaimana sektor ni, okey, dia jadikan segi empat tepat. Kalau nak lebih detail, sila rujuk buku teks. Tak silap cikgu muka surat 106. Okey, terima kasih kepada penulis tu kerana menghuraikan dengan secara terperinci macam mana dia convert daripada sektor ke segi empat tepat. Baik, jadi cikgu dah masuk luas permukaan kon, rumus dia. Okey, pelajar dah ingat. Untuk lebih faham lagi, baik kita tengok contoh. Dengan contoh, kita lagi faham. Baik, kita teruskan dengan contoh. Okey. Okey, ini dia contoh. Jadi pelajar, kita tengok contoh ni. Kita tengok contoh satu. Okey, kedua-dua contoh, cikgu nak cari luas permukaan kon. Maksudnya, cikgu nak cari luas bulatan ni tambah dengan luas lengkung ni. Kita tambah, dapatlah luas permukaan kon. Jadi, apakah rumus luas permukaan kon pelajar? Okey, luas permukaan kon dah suruh hafal tadi. Bulatan satu hanya pi j kuasa 2. Tambah, okey, untuk lengkung kita pi j s. J ialah jejari, S ialah sending. Okey, sending ya, bukan tinggi. Tinggi daripada sini sampai sini. Itu tinggi, tinggi kon. Daripada puncak sampai tengah-tengah bulatan ni. Itu tinggi. Tapi ini sending. Jadi kita dah tahu, pelajar dah hafal rumus, dah tulis. Okey, kita masukkan saja nilai. Maka kita masukkan sekarang. Pi biasalah, iaitu 22/7. Okey, kita darab J, jejari. Jejari diberi 7, darab 7 kuasa 2. Okey, kemudian kita tambahkan dengan pi JS. Pi seperti biasa 22/7 darab jejari. Jejari 7 darab S, sending. Ini sending. Sendingnya ialah 21. Ingat ya. 21 ni sending, bukan tinggi. Tinggi yang sini. Ini sending. Sending ni maksud dia slanted curve. Ada slanted line. Okey. Dia menyerong. Yang ini tegak tinggi. Ini menyerong. Okey, kita teruskan. Baik, seterusnya kita guna kalkulator sajalah, lagi cepat. Jadi kita ambil 22 darab 7 kuasa 2. 7 kuasa 2 sama dengan bahagi 7. Kita dapat 154. Okey, dan kita tambah 22 darab 7 darab 21 sama dengan, sekali lagi, sign tak error. Okey, 22 sekali lagi darab 7 darab 21. Okey, sama dengan bahagi 7. Sama dengan 462. 462. Jadi kita tambahkanlah. Okey, 4 tambah 2 6. 5 tambah 6 11 naik 1. 1 tambah 1 2 tambah 4 6 1 6 cm. Okey. Ingat, sentimeter persegi. Okey. Jadi kita dapatlah luas permukaan kon ni 616 cm persegi. Okey, faham ya pelajar? Mudah saja. Okey, kita teruskan dengan contoh 2. Okey, contoh 2 ni kita nak mencari luas permukaan kon ni. Maksudnya luas bulatan tambah luas permukaan melengkung ni. Tapi kita kena tengok gambar dulu. Okey, semua pelajar cuba tengok gambar ni. Okey, ni jejari 3, diberi 3. Yang ini daripada puncak ke pusat bulatan ni, ini bukan sending. Ini ialah tinggi. Tapi dalam rumus hanya ada pi j kuasa 2 dengan pi js. Hanya ada jejari dengan sending. Jadi pelajar kena cari sending ni dulu. Okey, pelajar kena cari sending ni dulu. Ini sending ni. Okey, sending ni berapa? Pelajar kena cari dulu sending dia. Okey? Ingat lagi teorem Pythagoras? Dah hafal kan? Kalau sini 3, sini 4, sini mesti 5.
Okeylah, kalau nak guna rumus macam ni, cikgu buat baliklah. Okey, punca kuasa, apa rumus dia? Sebab kita nak cari hipotenus, maka kita tambah 3 kuasakan 2 tambah 4 kuasakan 2. Jadi kita dapat 3 kuasa 2 ialah 9 tambah 4 kuasa 2 ialah 16. Jadi kita dapat punca 25 maka 5 cm. Jadi sending ni kita dapat 5 cm. Okey, ingat kalau diberi tinggi, cari sending. Gunakan teorem Pythagoras. Jadi dengan itu seterusnya kita boleh carilah luas permukaan kon. Maka luas permukaan kon sama dengan, okey, tuliskan rumus dia apa dia? Pi j kuasa 2, yang satu bulatan ni, tambah pi j s. Sending bukan tinggi, sending. Jadi kita ganti pi 22/7 darab j, jejari sini 3. 3 kuasa 2 tambah pi 22/7 darab jejari. Berapa jejari dia pelajar? Jejari dia berapa? Jejari sini 3 ke? Atau nak guna yang mana? J. Tengok betul-betul. J 3 darab 3. Okey, darab S sending 5, bukan 4 4 ialah tinggi. Okey, darab 5. Maka jawapan dia, okey, yang ini kita jawapan akhir kita terus guna kalkulator sajalah. Lagi mudah. Okey, 22 darab 3 kuasa 2. 22 darab 3 kuasa 2 sama dengan bahagi 7. Kita bahagikan dengan 7, kita dapat, okey, tengok kalkulator cikgu, 28.2857. 28.2857. Kita ambil katakanlah 2 tempat perpuluhan. Jadi 28. Tengok 28 ni depan ni 5. Kalau 5 ke atas kena tambah 1 dekat 8. Jadi 28.29. Okey, 28.29. Sekali lagi 5 ke atas tambah 1 dekat 8. 8 tambah 1 9. Jadi 28.29. Okey, tambah seterusnya 22 kali 3 kali 5 sama dengan, sekali lagi, salah tadi, 22 kali 3 kali 5 sama dengan bahagi 7. Bahagi 7. Maka kita dapat 47 point berapa? Baik, kita sebab tengok 2 ni. 2 ni kurang 5, tak payah tambah. Jadi ambil je 14.14. Dan jawapan akhir kita tambahkanlah 28.29 tambah 47.14. Maka jawapan akhir dia ialah 75.43 cm. Apa? Bukan sentimeter pelajar, sentimeter persegi. Jadi sekali lagi, kadang-kadang ada soalan yang direct, dia kasih sending terus masuk. Tapi kalau soalan yang contoh 2 ni, dia tak kasih sending, dia kasih tinggi. Jadi kalau dia kasih tinggi, mainkan teorem Pythagoras. Cari sending, baru boleh masuk dekat sending ni. Okey, itu saja PDPC cikgu kali ini, iaitu luas permukaan kon. Baik, sekali lagi luas permukaan kon. Semalam cikgu dah masuk luas permukaan silinder. Hari ini luas permukaan kon. Ini bentangan dia dan ini rumus dia. Jadi kalau pelajar nak hafal, luas permukaan kon ialah, sebab ada satu bulatan pi j kuasa 2 dan satu lagi ialah pi js. Pi js. Okey? Sekali lagi, pi j kuasa 2 tambah pi js. Kalau yang semalam, silinder ialah, sebab dia ada dua bulatan, 2 pi j kuasa 2 tambah 2 pi jt. 2 pi jt. Okey, jadi cikgu dah masuk 2 luas permukaan, iaitu luas permukaan silinder semalam. Hari ini ialah luas permukaan kon, dan esok insya-Allah cikgu akan masuk luas permukaan yang lain, bentuk geometri yang lain. Kita ada banyak lagi, kita ada kubus, kuboid, kita ada prisma, kita ada piramid. Jadi semuanya kita akan kupas. Cikgu akan kupas dan bahaskan di sini. Jadi itu saja PDPC cikgu kali ini. Sekali lagi, selamat siang dan terima kasih kerana masih lagi menyokong channel Om Zaimus. Sekian, terima kasih. Bertemu lagi di lain siaran.